4 inisiatif baru atasi kesesakan laluan masuk Malaysia, Singapura dan KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Perdana Menteri Thailand Seta Thavisin tiba di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA untuk lawatan kerja 2 hari sehingga esok. Ketibaan beliau pada pukul 11.15 pagi itu turut diiringi pegawai kanan kerajaan dan delegasi Thailand. Sejurus tiba, beliau memulakan lawatan dengan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Pada sebelah petang, beliau turut dijadual mengadakan pertemuan 4 mata, mesyuarat bilateral dan sidang media bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Pada malam ini pula, Seta Thavisin dijadual menghadiri acara makan malam di Kompleks Perdana Putrajaya yang akan dihoskan oleh Perdana Menteri. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Malaysia selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 5 September lalu. Ia antara lawatan penting ke dua-dua negara sebagai medium pertemuan peringkat tertinggi bagi membincangkan pelbagai isu dua hala, serantau dan antarabangsa berkepentingan bersama. Pada tahun 2022, Thailand menjadi rakan dagang ke-7 terbesar Malaysia dan ke-3 terbesar ASEAN dengan jumlah dagangan sebanyak 122.03 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 17.9% berbanding 97.55 bilion ringgit pada 2021. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengumumkan 4 inisiatif baru bagi mengatasi isu kesesakan laluan masuk Malaysia Singapura serta KLIA 1 dan 2. Ia diumumkan beliau selepas mesyuarat jawatan kuasa khas bagi menangani kesesakan di Tambak Johor. Antara inisiatif berkenaan adalah penambahan 77 M-Bike dengan kos keseluruhan sebanyak 61.7 juta ringgit. Selain 44 M-Bike lagi di bangunan Sultan Iskandar BSI, manakala 33 M-Bike di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB, manakala 106.9 juta ringgit pula bagi kerja naik taraf penggabungan Dewan dan projek baru di KSAB. Peruntukan tambahan itu juga meliputi pemberian insentif kepada pegawai imigresen bertugas di pintu masuk di BSI, KSAB, KLIA 1 dan KLIA 2 dengan implikasi kewangan sebanyak 7.9 juta ringgit setahun. Berdasarkan statistik, jumlah pengembara di kedua-dua pintu masuk BSI dan KSAB mencecah 71 pada tahun 2022 yang dijangka meningkat kepada 157 juta ringgit. 157 juta pengembara menjelang 2025. Cadangan tambah kolej vokasional tawar kursus kemahiran dalam industri kenderaan elektrik EV dan kaedah penjadualan semula bayaran balik Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA antara tumpuan Dewan Rakyat hari ini langsung ke Parlimen bersama Syamimi Saripan. Silakan. Memperkasa dasar automotif negara, Kementerian Pendidikan mengambil inisiatif memperkenalkan bidang pengajian berkaitan industri kenderaan elektrik EV. Timbalan Menterinya Lim Hu Ying berkata, Kolej Vokasional Pengarang Johor akan memulakan pengajian EV iaitu teknologi automatik hibrid dan kenderaan EV pada 2026. Ketika ini segala perancangan prabina sedang dilaksanakan bagi memastikan kursus yang bakal ditawarkan mengikut garis masa ditetapkan. Serta teknologi robotik diterapkan dalam kurikulum di 53 buah KV yang menawarkan program teknologi alternatif yang pada ketika ini memang berupaya untuk meningkatkan pengetahuan murid terhadap teknologi terkini. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Wangsa Maju Zahir Hassan. Dalam perkembangan lain, selaras dengan keperluan industri 4.0 juga, KPM komited memastikan graduan TVET memenuhi kehendak pasaran pekerjaan dengan memastikan kandungan core kurikulum diberi nilai tambah dalam teknologi terkini. Menyentuh mengenai teknologi kecerdasan buatan AI, Lim berkata memandangkan teknologi AI memberi potensi besar dalam dunia pekerjaan, core kurikulum berkenaan turut berteraskan teknologi tersebut.
Selain daripada itu, elemen IoT dan Artificial Intelligence AI dengan izin juga diterapkan dalam kurikulum di 23 buah KV yang menawarkan program teknologi sistem komputer dan rangkaian melalui pelaksanaan sistem rumah pintar Smart Home. KPM yakin usaha yang dilaksanakan ini mampu meningkatkan pengetahuan murid terhadap teknologi terkini. Sebanyak 898 individu ditangkap terlibat dengan kegiatan pemberian pinjaman wang tanpa lesen. Ini hasil daripada 734 operasi yang dijalankan Polis Diraja Malaysia PDRM menerusi off vulture sepanjang Januari hingga Ogos lalu. Daripada jumlah itu, 146 kes dituduh di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberian Pinjaman Wang Berlesen 1952. Kita bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan bertindak menurunkan iklan-iklan pinjaman wang, meminta bantuan pihak SKMM untuk memadam iklan-iklan pinjaman yang tidak berlesen di internet serta di laman sosial dan mengesan ahlung melalui pelbagai sumber termasuk nombor telefon. PDRM juga katanya sentiasa menjalin kerjasama dengan syarikat telco dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membantu mengesan suspek terlibat. Beliau menjawab soalan besar Datuk Che Muhammad Zulkifli Jussoh mengenai usaha kerajaan mengatasi kes keganasan ahlung yang berlaku di negara ini. Seterusnya, seramai 1,187 peminjam telah menerima manfaat penjadualan semula bayaran balik pembiayaan perumahan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA sejak 2016 hingga kini. Timbalan Menteri Kewangan 2 Steven Sim Chee Kiong berkata kaedah berkenaan dibuat ekoran projek perumahan lewat siap maupun disahkan terbengkalai. Kaedah penjadualan semula bayaran balik ini sebenarnya dilihat lebih membantu peminjam berbanding pemerhentian bayaran balik sehingga rumah siap. Ini sebab bayaran ansuran yang tertangguh akan menjadi terkumpul dan menyebabkan bayaran balik bulanan selepas rumah siap menjadi lebih besar dan membebankan peminjam kelak. Pelanjutan tempoh bayaran balik pula akan menjejaskan perlindungan takaful ataupun insurans gadai janji peminjam yang mendedahkan kepada pengurangan jumlah bayaran tuntutan pampasan kematian ataupun keilatan berbanding baki pembiayaan sekiranya peminjam meninggal dunia. Menjawab pertanyaan keterai Datuk Khalil Muhammad Noor mengenai status pemotongan gaji LPPSA sekiranya projek perumahan yang tidak siap atau terbengkalai. Sementara juga telah berlangsung bacaan kali kedua rang Undang-Undang Bekalan Elektrik Pindaan 2023 dan sekian saja perkembangan dari Dewan Rakyat. Kita kembali mengikuti perkembangan berita tengah hari bersama Syah Musa di studio. Silakan Syah. Baik, terima kasih Syamimi. Dua kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tahap tidak sihat setakat 9 pagi tadi. Menurut laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam sekitar dua kawasan berkenaan ialah di Bukit Rambai, Melaka, bacaan IPU 153 dan Larkin, Johor 126. Sementara itu, 57 lagi kawasan merekodkan bacaan IPU sederhana 51 hingga 100, manakala 9 kawasan lain pula mencatatkan bacaan IPU baik iaitu kurang daripada 50. Sebuah blok bangunan asrama Madrasah Tahfiz Al-Yamani, Kampung Sungai Rambutan, Selama Perak terbakar pagi tadi. Penulung Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 10.34 pagi berkaitan kejadian. Menurutnya, sebanyak 15% musnah dalam kebakaran melibatkan bahagian bilik asrama di tingkat 1 bangunan madrasah berkenaan. Walau bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam insiden kebakaran itu. Seorang nelayan hilang manakala dua lagi selamat selepas sebut dinaiki karam di Kampung Pasang Api, Hutan Melintang awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian pada pukul 1.12 pagi.
Setibanya di lokasi mendapati sebuah bot telah karam di sungai dan terdapat 3 nelayan terlibat. 2 mangsa berjaya diselamatkan oleh orang awam, manakala seorang lagi mangsa berusia 40-an masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan pagi ini menggunakan bot bersama unit K9 dimulai di kawasan pasang api menghala ke beting beras basah. Seorang pemandu lori tangki ditahan oleh pasukan operasi khas Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis kerana kesalahan lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu tamat tempoh selain mempunyai rekod 20 saman yang masih aktif. Pemandu berusia awal 30-an itu memaklumkan gagal memperbarui lesen memandu dan lesen vocational GDL kerana tidak membayar saman sebelum ini. Pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Alipiah berkata tindakan tegas diambil dengan menyita lori tangki tersebut. Menurut Fatimah, cukai jalan lori itu juga telah tamat tempoh sejak 2021 dan tidak mempunyai perlindungan insurans. Kes disiasat di bawah Seksyen 26-1, 23-1 dan 90-1 Akta yang sama bagi kesalahan lesen memandu dan lesen kenderaan motor LKM. Hai, saya Yasmin Hani. Hai, saya Dr. Azizul Azli Ahmad. Temui kami dalam Sembang-Sembang ASNB 2023. Dan kita akan membincangkan topik biar papa asal bergaya, gaji kecil atau gaya hidup yang mahal. Sembang ASNB. Beralih ke info niaga, Belanjawan 2024 dijangka meneruskan usaha reformasi fiskal seperti digariskan Kerajaan Perpaduan dalam Belanjawan 2023. Ini termasuk langkah-langkah meningkatkan hasil serta rasionalisasi peruntukan perbelanjaan tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat, khususnya golongan sasar. Laporan lanjut bersama Asni Fatin Anwar. Belanjawan pertama di bawah Kerajaan Perpaduan memperuntukkan sejumlah 388.1 bilion ringgit bagi membolehkan langkah-langkah menyokong pertumbuhan ekonomi diteruskan. Adakah Belanjawan 2024 akan kekal bercirikan pengembangan dengan peruntukan lebih tinggi berbanding sebelumnya? Kami juga menjangka peruntukan bajet untuk 2024 tidak akan sebesar 2023, melainkan kerajaan masih ingin mengekalkan atau menambah tahap subsidi. Dijangkakan kerajaan akan memulakan rasionalisasi subsidi, tetapi dapat banyak pandanganlah bagaimana untuk melakukan rasionalisasi kerana ada kumpulan yang akan diteruskan, ada yang tak akan dapat. Apakah mekanisme yang terbaik? Kerana salah mekanisme akan dapat ketirisan. Sebagai usaha mempelbagaikan sumber pendapatan dan meningkatkan hasil, 2 cukai baharu akan dilaksana di bawah Belanjawan 2024. Cukai keuntungan modal bagi syarikat tidak tersenarai berpotensi meluaskan skop cukai pada masa akan datang jika dilaksanakan dengan telus dan cekap. Manakala cukai barangan mewah akan menjana pendapatan tambahan untuk tabung negara. Tak refund yang jelas bagi barangan yang dianggap sebagai barangan mewah harus diwujudkan pada kadar cukai yang munasabah, misalnya dalam lingkungan 3 hingga 5% pada peringkat awal. Pengenalan e-invoice pula membolehkan aliran terus data daripada platform tersebut kepada sistem percukaian secara digital dan menangani isu pengelakan serta penipuan cukai. Saya berharap pembayar-pembayar cukai akan diberikan masa yang mencukupi, misalnya 9 hingga 12 bulan untuk membuat penyediaan pelaksanaan e-invoice. Meskipun tiada pemotongan cukai individu atau korporat diramalkan, pelepasan cukai individu terutama bagi segmen gaya hidup, insurans nyawa dan KWSP wajar ditingkatkan seiring kenaikan kos sara hidup.
Langkah-langkah yang bakal diumumkan oleh kerajaan dalam Belanjawan 2024 diharap dapat memperkemas dan meningkatkan kecekapan sistem percukaian sekaligus menangani isu ketirisan hasil pendapatan negara. Asnifatin Anwar, RTM. Pengenalan e-invoice akan memperkukuh sistem percukaian negara selain menggalakkan ketelusan dan memberi penilaian risiko pematuhan lebih tepat. Dewan Perniagaan dan Industri Kebangsaan Malaysia NCCIM berkata ia juga akan menangani kebocoran hasil akibat urus niaga yang tidak dilaporkan. Menerusi satu kenyataan, Presidennya Tan Sri Soh Tian Lai berkata kaedah itu meminimumkan kesilapan menerusi proses invoice bersepadu melalui pemfailan dan penyerahan dokumen secara elektronik. Fasa pelaksanaannya yang bermula dari 1 Jun 2024 hingga 1 Januari 2027 membolehkan perniagaan serta pembayar cukai mempunyai masa mencukupi untuk menggunakan sistem berkenaan. NCCIM turut menggalakkan komuniti perniagaan menerima kemajuan teknologi dan menyesuaikan diri dengan lanskap kawal selia yang berkembang. Ia penting bagi memastikan negara kekal berdaya saing dan berkembang maju dalam persekitaran perniagaan yang dinamik. Bursa Malaysia dibuka bercampur-campur dalam sesi dagangan awal sementara Wall Street mempamerkan prestasi semalaman yang lebih kukuh. Indeks FBM KCI naik 1.66 mata kepada 1,436.83 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif, Kelasita turun setengah sen kepada 7.5 sen, diikuti KNM dengan penyusutan 1 sen kepada 11 sen. Trend penurunan turut dicatatkan Kanger sebanyak 2 sen kepada 9.5 sen. Sementara itu, Bikawan muncul kaunter saham paling untung meningkat 20 sen kepada RM20.50, Rapid juga naik 20 sen kepada RM25.50 dan Allianz bertambah 12 sen kepada RM15.92. Nilai ringgit terus meningkat dan dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia didorong penyusutan hasil perbendaharaan negara maju itu susulan kenyataan daripada Pegawai Rizab Persekutuan berkenaan kadar faedah. Pada pukul 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.72 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.46 dan berada pada 3.17 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.80 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.00 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.94. Perkembangan luar negara, Israel terus melancarkan ribuan serangan udara ke atas Gaza. Menteri Pertahanan Israel mengarahkan pengepungan sepenuhnya ke atas Gaza yang bermakna tiada elektrik, tiada makanan, tiada air, tiada gas. Puluhan ribu tentera dan perisai berat digerakkan berhampiran Gaza dan memanggil 300,000 anggota simpanan untuk kempen yang digelar Pedang Besi. Netanyahu berikrar untuk menghancurkan tempat persembunyian Hamas di Gaza. Hamas melancarkan gelombang roket di Ashkelon pada Selasa dengan sekurang-kurangnya satu menembusi pertahanan udara Israel dan mengenai kawasan kediaman. Sayap bersenjatanya Brigade Ezzedin Al-Qassam berkata serangan udara Israel telah membunuh 4 tawanan musuh. Sindiket wartawan di Gaza memberitahu 4 wartawan Palestin terbunuh oleh serangan udara Israel. Terdapat juga pertempuran di sempadan antara tentera Israel dan kumpulan Syiah Lebanon yang disokong Iran Hizbullah. Ketua Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk berkata tindakan Israel memotong bekalan ke Gaza diharamkan di bawah undang-undang antarabangsa. Kesatuan Eropah berkata ia sedang mengkaji semula pembayaran bantuan pembangunan kepada rakyat Palestin selepas perbalahan tercetus antara negara anggota berhubung penggantungan pembayaran. Rusia pula menyatakan mewujudkan negara Palestin adalah penyelesaian paling boleh dipercayai untuk keamanan di Israel dan memerangi keganasan sahaja tidak akan menjamin keselamatan.
Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Selasa memilih 15 negara untuk berkhidmat dalam Majlis Hak Asasi Manusia PBB. Ia dianggotai 47 anggota bagi tempoh 3 tahun bermula 1 Januari 2024. Melalui undian secara sulit, negara yang terpilih termasuk Burundi, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi untuk Afrika, China, Indonesia, Jepun, Kuwait untuk Asia Pasifik, Albania, Bulgaria, Eropah Timur, Brazil, Cuba, Republik Dominikan untuk Amerika Latin dan Caribbean, Perancis, Belanda, Eropah Barat dan negara lain telah dipilih. Rusia dalam kumpulan Eropah Timur dan Peru di Amerika Latin dan kumpulan Caribbean kecundang dalam bidaan. Rusia gagal melepasi 97 undian yang diperlukan, manakala Peru yang menerima 108 undi menyokong gagal mengatasi 3 pencabar lain dalam kumpulan itu. Calon dalam kumpulan Afrika, Asia Pasifik, Eropah Barat dan negeri-negeri lain menang selesa tanpa dicabar. Sementara itu, China, Cote d'Ivoire, Cuba, Perancis dan Malawi telah dipilih semula. Sebanyak 10 negara akan meninggalkan Majlis Hak Asasi Manusia menjelang akhir tahun. Majlis Hak Asasi Manusia PBB yang berpangkalan di Geneva ialah badan antara kerajaan yang bertanggungjawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Perkembangan sukan, kejayaan atlet pada Sukan Asia Hangzhou diharap mampu dikekalkan dan menjadi indikator pada Sukan Olimpik Paris tahun hadapan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim menyifatkan kejayaan itu sebagai pembakar semangat bagi mencipta lebih kecemerlangan di temasya bertaraf dunia itu. Beliau juga memaklumkan ketika ini atlet negara berjaya meletakkan Malaysia negara terbaik di peringkat Asia Tenggara selepas berjaya menduduki tangga ke-14 di Tamasya Sukan Asia. Besar harapan untuk Sukan Asia kali ini dijadikan pengalaman tambahan dan pengalaman yang paling pentinglah persediaan besar menjelang Sukan Olimpik. Dan ini juga menambah baik kepada banyak elemen-elemen yang sedang kita perhalusi menerusi road to goal. Dan kita harapkan juga menerusi Sukan Asia ni kita boleh ukur prestasi terkini, performance dan dekat mana kita boleh improve supaya persediaan kita menjelang Sukan Olimpik nanti lebih kemas dan lebih rapi. Beliau memaklumkan perkara berkenaan selepas menghadiri program Selamat Pagi Malaysia di Wisma Berita Angkasa Puri. Tambah beliau lagi, Jawatankuasa Road to Goal RTG akan memesyuarat selepas pihak Kementerian Belia dan Sukan KBS membuat bedah siasat prestasi atlet di Sukan Asia Hangzhou bersama beberapa pihak berkepentingan termasuk pakar dari Universiti Sains Sukan Nippon NSSU. Atlet negara membawa pulang 32 pingat iaitu 6 pingat emas, 8 perak, 18 gangsa sekaligus melepasi sasaran 27 pingat disasarkan sebelum melepas ke Hangzhou. Selepas lebih 2 dekad mendedikasikan usahanya untuk mengharumkan nama negara, atlet equestrian Muhammad Kabil Ambak Muhammad Fathil mengambil keputusan untuk bersara. Kejayaan menghadiahkan emas buat negara pada Sukan Asia 2022 di Hangzhou adalah penamat terindah daripada atlet berusia 43 tahun itu. Ikuti laporan disediakan Muhammad Zamri Suharani. Kabil telah menyertai 7 edisi Sukan Asia sejak 2002 di Busan, Korea Selatan dan terbaru di Hangzhou, China dengan menyumbang keseluruhan 1 emas, 3 perak dan 4 gangsa. Ingat-ingat berkenaan diraih menerusi acara dressage individu, berpasukan dan jumping berpasukan. Wartawan media star Lim Tek Fat antara individu tepat bercerita tentang Kabil. Lim, wartawan senior, telah menyertai 5 kali Tamasya Sukan Asia. Cukup mengenali atlet kelahiran Kuala Lumpur itu sepanjang liputannya. Kabil seorang yang very humble atlet. Dia tak action. Kalau walaupun lama kita tak interview dia, bila kita interview dia, kalau kita telefon dia akan call balik. So betul dia nak kali ini last. So memang ini macam fairy tale finish untuk dia lah. Perfect finish lah. Kabil bersama kudanya Rosenthal memungut 75.780 mata pada final di pusat equestrian Tonglu, menewaskan pemenang pingat perak dari Hong Kong Jacqueline Siu dan atlet India Anush Agarwala yang meraih gangsa.
pada tahun ni saya ingat saya ingin bersara lah. Jadi ini adalah kali yang terakhir lah untuk cuba mendapatkan peringkat emas. Saya akhirnya dapat jugalah. Jadi ini satu kenangan lah untuk saya, kenangan yang agak manis, dan especially tahun ini saya ada keluarga saya, anak-anak saya ada di sini untuk beri sokongan kepada saya. Deretan pencapaian ini adakah mampu meletakkan nama Khabil sebagai olahragawan kebangsaan kerana gelaran berkenaan tidak pernah diraih sepanjang kariernya? Saya hanya memikirkan apa yang saya boleh beri kepada negara. Jadi inilah yang paling important buat saya. Memikirkan apa I can contribute first. So that's the main thing that I always think. Muhammad Khabil Ambak, satu sosok yang wajar dicontohi. Jatuh bangunnya sentiasa tersenyum sendiri, membawa nama Malaysia dengan cara tersendiri. Muhammad Zabri Sorani, RTM. Apa yang saya harapkan? Belanjawan 2024 peruntukan yang mencakupi keperluan seluruh masyarakat. Sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Juga tuntutan gaji bermaruah demi kelangsungan hidup. Demi masa depan saya dengan kawan-kawan. Dengan ketidaktentuan ekonomi dan kenaikan kos sara hidup, pastinya kita mengharapkan bantuan berterusan. Meringankan perbelanjaan harian. Walaupun nilainya kecil di mata kasar, tetapi amat besar dampaknya kepada peruntukan perbelanjaan kerajaan. Ke mana aliran tunai ini akan dibawa dan siapakah yang bakal mendapat manfaatnya? Ikuti Belanjawan 2024 hanya di RTM. Komen di media sosial kononnya Perdana Menteri menyokong Israel. Komen itu turut mendapat sokongan pengguna lain. Lebih teruk, ada yang mendakwa Perdana Menteri memiliki akaun bank di Israel. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran terbabit merupakan fitnah. Ia dipercayai sengaja direka bertujuan menghasut rakyat membenci pemimpin negara. Sebaliknya, Perdana Menteri berulang kali menyatakan solidariti dengan perjuangan Palestin. Malah beliau sering memainkan peranan penting di pentas antarabangsa sehingga diakui dunia. In the Middle East, the politics of dispossession continues with a vengeance, with more illegal settlements being built, stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. Henti penyebaran fitnah. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Berita tengah hari berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuh harapan. Assalamualaikum.